Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati majlis ilmu pada malam ni, marilah sama-sama kita baca Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'un 'alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna jatinabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Dikasihi Tuan Imam, seterusnya sesah pimpinan surau, para jemaah muslimi dan muslimat yang dimulia diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan utama pada malam ni kita merafakkan setinggi-tinggi kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan inayahnya. Kita masih diberi kesempatan, peluang dan ruang oleh Allah sama-sama dapat mendirikan solat secara berjamaah. Kita juga diberi peluang sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Termasuk pada perbincangan pada malam ni, babun uqubati uquqil walidaini, hadis yang ke-29. Bab pada menyatakan hukuman kepada orang yang derhaka kepada kedua orang tuanya. Hukuman yang diberi kepada orang-orang yang mana bersifat derhaka. Haddatsana Abdullah bin Yazid, haddatsana Uyainah Abdul Rahman an abihi an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Ma min zambin ajdaru an yu'ajjala li sahibihi uqubatu ma'a ma yudakharu lahu minal baghi wa qati'atur rahmi. Daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, tidak ada satu dosa yang lebih patut disegerakan. Tidak ada satu dosa, ma min zambin ajdaru an yu'ajjala li sahibihi. Tidak ada satu dosa yang lebih patut, maknanya lebih utama disegerakan hukuman. Bagi siapa? Pertama, bagi pelakunya, yakni pelakunya disabit berlaku di atas dunia. Disapin hukuman yang disimpan untuknya untuk melakukan perbuatan tersebut di hari akhirat, daripada perbuatan melampaui batas dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Ini di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada yang disebut anak yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukuman di sini ialah berkait dengan hukuman yang mana telah ditetapkan, sama ada
di kalangan mereka yang mana menyakiti ataupun yang disebut mengkhianati tanggungjawab kepada kedua orang tuanya. Walau bagaimanapun kalau kita tengok setakat ni hukuman atas dunia ni dia tidak sama dengan hukuman di hari akhirat. Hukuman atas dunia kita tengok orang yang menyakiti khianat pada orang tua tak ada apa-apa hukuman pun. Melainkan hukuman dikena atas tekik dia menganiayai ataupun dia mencedera. Kalau setakat cakap kasar, setakat dia herdik, mana tak pernah lagi orang pergi buat laporan polis anak cakap kasar dengan mak. Sebab benda tu kalau boleh katakan kebiasaan manusia ni dia tidak mengambil benda tu sebagai satu peringatan ataupun satu dosa. Walahal kalau kita tengok Nabi SAW menyebut dosa yang patut ataupun yang disebut hukuman yang patut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukuman yang diberikan daripada si pelaku, yakni orang yang melakukan perbuatan menderhakai, ataupun yang disebut hukuman yang mana menyakiti dan sebagainya, di sini adalah disegerakan oleh Allah dengan beberapa yang disebut dengan hukuman. Salah satunya hukuman di atas dunia diberikan oleh Allah dengan erti kata dilaknat oleh Allah. Walaupun hukuman tidak datang daripada manusia, tidak datang daripada, kalau kita kata hari ini, pemerintah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghukumkan seorang anak yang mana menderhakai. Antaranya kita tengok Allah Subhanahu wa taala memberi dengan bentuk ujian. Sama ada ujian tersebut besar ataupun kecil. Besar ni dengan erti kata ujian tu dahsyat. Orang yang derhaka ujian yang dahsyat. Ujian yang tak dahsyat ujian juga, tapi sekadar ditarik keberkatan hidup, ditarik kesenangan dan sebagainya. Ditarik semua benda tak cukup. Tapi dari hari akhirat ujian dia berat. Macam mana ujian dia? Dimasukkan ke dalam neraka selagi mana ia tidak, ataupun selagi mana ia tidak dimaafkan oleh ibu dia. Ini di antara yang disebut apa dia? Hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menyebut perkataan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dengan kalimah yu'ajjal, segera. Apa makna segera? Bermakna Allah Subhanahu wa taala tidak menunggu di antara dosa terhadap manusia. Dosa lain mungkin boleh nak maaf cara mudah. Tapi dengan muayah ni adalah dosa yang perlu kepada, orang panggil apa dia, keampunan daripada mereka. Daripada perbuatan yang mana nak disabitkan, perbuatan yang melampau, yakni melampaui batas. Perbuatan yang melampau juga yang disebut ialah di antara perbuatan yang diberi oleh Allah dosa yang besar, memutuskan hubungan. Itu dah besar dah. Melampaui batas, memutuskan hubungan silaturahim. Tetapi berkait daripada segera, lebih segera lagi dosa orang yang menderhakai. Mana nak ceritanya, dosa derhaka pada mak ayah tu lebih tinggi kedudukan dosa daripada orang yang melampaui batas. Begitu juga dengan orang yang memutus hubungan kekeluargaan. Tu kalau kita tengok putus hubungan ni di antara yang disebut khati'ur rahimi, putus hubungan silaturahim. Orang yang putus hubungan silaturahim ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala tidak membuka pintu nikmat bagi dia kebaikan. Walaupun dia ibadah macam mana pun, kalau dia putus hubungan silaturahim, Allah Taala tarik beberapa nikmat bagi dia. Antaranya ialah nikmat hidup dia ni dapat ketenangan. Ramai orang yang mana ditarik nikmat ketenangan. Bukan nak kata tak ada duit, duit ada tapi serabut. Ada orang yang duit tak ada tapi tenang.
Makan selera, tidur, lena, mandi, basuh, tak ada masalah. Sampai musim raya balik kampung, musim puasa dia datang puasa, apa dia puasa, datang waktu solat dia solat. Dia di antara nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Kenapa dia? Salah satunya menghubungkan silaturahim. Yang kedua, orang yang menghubungkan silaturahim ini dipanjangkan umur. Siapa dia nak panjang umur? Salah satu amalan hubungkan pertalian silaturahim. Hubungkan pertama dengan orang yang paling rapat. Kalau dengan mak ayah kita dah tak ada, adik-beradik, hubung silaturahim. Pak saudara. Tapi ustaz tengok hari ni orang yang dah tak berapa nak akrab dah dengan bapa saudara, terutamanya belah bapa. Dia rapat kadang-kadang setengah orang ni, masa ada ayah baru dia kenal pak saudara. Dah meninggal ayah dia, dia tak rapat dah. Walau dia tahu pertalian dia tu tetap kekal sampai bila-bila. Hubungkan balik orang yang paling rapat dengan ayah kita. Siapa dia? Pak saudara kita. Hubungkan balik orang yang paling rapat dengan mak kita. Siapa dia? Adik-beradik mak kita, mak saudara, pak saudara. Nak sama saja kelebihan dia dan keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Tu kalau kita tengok Nabi SAW sendiri memuliakan ibu angkat dan memuliakan di antaranya dikatakan orang yang pernah menjaga Nabi. Sehingga kan ibu susuan dia pun dia memuliakan. Dia buat macam mak dia sendiri, macam orang melayani ibu dia. Apa yang ketiga daripada apa dia menyebabkan jadi kelebihan keistimewaan. Siapa dia nak panjang umur juga, di antara yang disebut ialah seringkali ataupun suka memberi makan kepada sahabat. Jamu orang makan. Itu di antara amalan-amalan yang boleh memanjangkan umur dan menyebabkan Allah Ta'ala beri ketenangan dalam hidup. Tu kena jagalah hubungan. Di antaranya yang disebut adalah hubungan dengan adik-beradik dan pertalian. Jadi kalau selepas kematian ibu, ada beberapa perkara yang kita kena ingat. Pertama, adik-beradik bagi ibu, kalau kita kata mak saudara. Mak saudara ni tuan-tuan, dia tidak batal wudu. Mak saudara yang batal wudu ni ialah mak saudara ataupun yang disebut mak saudara sabit. Yang tu batal. Kenapa sabit lagu mana? Pasal dia berkahwin dengan pak saudara kita. Yang tu tak boleh sentuh. Dia panggil mak saudara sabit. Pak saudara sabit pun anak saudara tak boleh nak salam. Yang perempuan lah, yang lelaki tak ada masalah. Dia ada beberapa nasab yang tidak dibenarkan untuk kita bersentuh. Contohnya nasab sementara, pertalian sementara dengan sebab berkahwin. Contohnya adik ipar dengan abang ipar. Haram berkahwin adik ipar abang ipar bila selagi mana dia berkahwin dengan kakak. Jadi abang ipar dia tak boleh nak ambil adik dia selagi mana bini dia tu kakak pada adik ipar dia tu masih berkahwin dengan dia. Tapi di segi aurat, di segi sentuh, tak boleh sentuh. Batal wudu. Kerana dia disabitkan. Apabila dah bercerai, abang ipar dengan kakak dia ni dah bercerai, maka pada waktu tu halal kahwin dengan adik setelah bercerai. Setelah bercerai dengan kakak dia, ataupun setelah tak ada apa-apa hubungan, boleh kahwin balik lah dua tu. Cuma dia sebut dia tak boleh selagi mana dia berkahwin, ataupun tak boleh mengahwini selagi mana dia berkahwin. Sebab berlaku kahwin dengan kakak, meninggal kakak, ambil adik. Yang kedua, pertalian dengan ayah, anak saudara yang bersabit dengan nasab keturunan yang rapat. Bersentuh tak batal. Tak batal wudu ataupun
tidak batal ataupun boleh melihat beberapa aurat. Contoh, rambut boleh tengok. Pak saudara tengok anak saudara yang mana anak saudara daripada darah daging. Boleh tengok aurat. Tapi aurat boleh tengok tadi, aurat dia tertentu sahaja. Contoh rambut, bolehlah. Tapi aurat-aurat lain tak boleh juga. Sulit lain tak boleh. Dia buat setakat-setakat aurat yang ringan je boleh tengok. Setuh boleh, tak batal wudu. Buat saudara dia tu. Jadi hubungan dia tadi, nak katanya akrab dan rapat, dan dia perlu dijaga hubungan tersebut. Jadi kadang-kadang orang yang tak faham, sepupu tu tidak tahu. Sepupu tu halal kahwin. Kerana di zaman kerana Rasulullah SAW berkahwin dengan sepupu dia. Zainab tu adalah sepupu Nabi SAW. Nabi berkahwin. Zaman jahiliah dia tak mengamalkan perkahwinan macam tu. Seumpama dia nampak macam ada satu benda, tapi ada benda yang dibenarkan oleh syarak, apa boleh berkahwin. Sepupu halal kahwin. Aurat sepupu pun dia tak macam pak saudara. Walaupun dia rapat macam mana, di segi hukum dia tak boleh nak bebas sepupu. Dan kalau kita anak saudara kita dengan anak saudara sama-sama belaga, dia jadi sepupu lah. Dan apabila sepupu tadi, aurat dia keterbatasan. Dia tak boleh nak kita ambil mudah tentang kedudukan dia. Nasab keturunan ada, namanya adalah sepupu, tetapi di segi hukum dia halal kahwin. Nah, cuma ulama-ulama tidak galakkan kahwin itu pasal tak berkembang zuriat itulah. Dengan sepupu ni dia tidak berapa galakkan sangat, tapi nak kahwin halal. Anda boleh carilah orang yang tidak ada pertalian nasab apa-apa. Contohnya, orang Kelantan kahwin dengan orang Kedah, orang Kedah kahwin dengan orang Kuala Lumpur, orang Kuala Lumpur kahwin dengan orang Afrika. Contoh, moleklah tu biar dia berkembang zuriat dia. Sebabnya hari ni mana-mana bahasa pun dia boleh berkembang dengan melalui proses perkahwinan. Orang Arab boleh cakap Kelantan pun ada. Mungkin dia kahwin dengan orang Kelantan, makan budu terlalu banyak, boleh cakap Kelantan. Mana nak cerita hari ni, itulah tujuan Nabi kata kembangkan. Nah, melalui proses lain tak ada. Kalau dulu dia kata melalui proses berkahwin dulu melalui perdagangan, ada aktiviti perdagangan suatu kabilah berkenal dia berkahwin. Tu berkembang kaum-kaum. Hari ni dia kata dunia hari ni dia tidak hanya spesifik kepada satu bangsa. Sebab melalui proses perkahwinan ni dia orang panggil apa dia? Dia akan bertebaran hasil biakan. Keturunan tadi tidak ada yang dikatakan kekal. Ada berbagai bangsa dan berbagai orang panggil keturunan. Semua itu adalah tanda rahmat Allah. Nah, tu kita tak boleh nak pilih sangat. Kita kata nak kahwin dengan orang mana, orang Kelantan saja, tak nak kahwin dengan orang negeri lain. Sepatutnya kita cuba fikir cara kita nak berkembang macam mana. Apabila kita buat cara macam tu, nampaklah Allah Ta'ala menjadikan manusia ni min zakarin wa unsa, daripada keturunan lelaki dan perempuan. Wa ja'annakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah Ta'ala jadi juga dengan berbagai-bagai kelompok dan kabilah, berbagai-bagai bangsa. Ada jenis bangsa Melayu, bangsa Jawa, bangsa Dusun, bangsa Kadazan. Habis bangsa atas dunia ni macam-macam. Tetapi bagaimana yang Allah Ta'ala nak di kalangan bangsa tadi ialah inna akramakum indallahi atqakum. Siapa dia yang paling takwa, dia paling mulia. Jadi di sudut ataupun tidak berbangga dengan bangsa semata-mata, tetapi bangga dengan ketakwaan. Nah, tu kena jagalah hubungan tu. Kalau kita tengok rosaknya apa dia keturunan dengan proses ataupun apabila terjebuk dengan zina, rosak wal iyazubillah. Tu orang ni kadang-kadang di hari ni ada apa benda yang kita kena faham. Hidup dia aman sudah berubah. Kita tarbiyah anak ni, kalaulah dia minta sesuatu benda dah sudah sampai dah masa dia, maka wajib kita bagi. Contohnya anak lelaki kata, ayah, kita nak kahwin dah ni. Sampai umur dah dia. Ayah bagi tak bagi, kita nak kahwin. Kita kata, aku tak izinkan. Jadi masa dia cakap tu kita kena tengok, dia cakap tu dia sungguh ke atau main-main. Kalau dia nampak serius tu ada something tu.
Sebab kita tengok hari ni, sejarah sudah membuktikan apabila dilarang, tidak izin, dia buat kok keluar jadi lain. Banyak kisah tidak diizinkan sedangkan keupayaan anak dia ataupun anak dia memang sudah sampai tahap kena kahwin. Nak kahwin dah budak ni. Kalau tak kahwin memang tak jadi. Nak ngaji sekolah pun tak nak dah, nak apa pun tak nak kahwin. Apabila kita tahu situasi hari ni, zaman fitnah terlalu banyak, kalau kita kata zaman hari ni zaman sudah berubah. Kahwinkan kamu lebih baik daripada berlaku fitnah. Jangan sampai dia mari cerita, orang mari ketuk pintu rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ayah pada si fulan bin si fulan ke? Ya. Ni anak perempuan saya ni, nak mari cerita ke tuan, mengandung 3 bulan. Dia mari hantar macam tu, agak-agak macam mana. Terduduk mak ayah. Ingat balik 4 bulan lepas anak aku pernah cerita nak kahwin, tapi aku tak benarkan. Tengok-tengok dia menikah senyap-senyap betul. Menikah senyap-senyap betul, tak apa, takut tak buat cara tak betul. Dia duduk berzina, dia duduk buat apa macam-macam. Nah, sekali apa dia? Terpaksa kahwin. Baik. Di segi nasab tu ataupun di segi hukum tadi, dia sudah jadi tidak sama berkahwin dengan cara halal. Bab berkahwin tu kerana sudah ada dan sudah orang panggil sudah terlepas ataupun terbabas. Sama juga dengan wanita. Nikahilah wanita dan anak perempuan kamu bila sampai masa dia. Sampai masa dia bukan bermakna sudah kerja, bukan. Sudah sampai masanya tahap perkahwinan dia tu sudah menjadi kewajipan bagi dia. Sampai umur geletah gelenyar dah, asyik duk keluar dengan lelaki, duk main dengan lelaki tak habis-habis. Tu syarat-syarat dia tu. Syarat dia hanya mana nampak dah dia sudah sampai tahap nak berkahwin. Jika kamu halang, nescaya tidak mustahil akan berlaku perkara-perkara yang mana tidak diingini. Kahwinlah kamu lebih baik berbanding kamu biarkan ia bersendirian. Tapi alhamdulillah lah, akhir-akhir hari ni orang sudah nampak sedar. Dia kahwin anak awal, belajar tu dah kahwin dah, tak ada masalah. Tu orang kata macam mana ustaz nak belajar. Ramai orang yang berkahwin tapi belajar, dia boleh jaga ilmu, keluar dia boleh jaga fitnah, tak berlaku fitnah sangat. Habis tu nak menyara hidup macam mana? Badi belum ni kira kalau ayah dia hantar duit ke anak lelaki 300. Enggak, anak perempuan ni pun sama hantar, sama-sama belajar. Dah habis belajar, tak ada lah nak menyaranya. Kerja lah pula. Itu biasalah untuk nak mengelak daripada fitnah. Jangan kita menyekat benda-benda yang tidak, ataupun sehingga membawa kepada rosaknya keturunan dengan sebab zina. Tapi kadang lahir anak tu tak boleh kata apa, kena bela. Nak buang tak boleh, pada lahir dah. Baik, tengok yang seterusnya, hadis yang ke-30. Haddatsana Husain bin Bashir, haddatsana Al-Hakam bin Abdul Malik an Qatadah an Hasani an Imran bin Husain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma taquluna fi zina wa syurbil khamar was sariqati qulna Allahumma wa rasuluhu a'lam qala huwal fawahish wa fihi al-uqubatu ala unabbiukum bi akbaril kabair asyirku billahi azza wa jalla wa uquqil walidaini wa kana muttaqian fahtafaza qala wazuru. Daripada Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, telah bersabda Nabi SAW, apa pendapat kalian tentang zina? Masya Allah. Matakulu fi zina. Apa pandangan terhadap zina? Apa pandangan terhadap perbuatan zina? Dan juga mengenai perbuatan meminum, di antaranya dikata apa dia, al-khamri wa syurbil khamri, meminum dengan minuman khamar Arab, wasariqati, dan mencuri. Baik, zina, minum khamar, mencuri, ketiga-tiga ni di antara perbuatan ataupun dinisbah pada dosa ni, semua dosa besar ni. Dosa zina, dosa minum, dosa mencuri.
Kedudukan dia ni adalah dosa besar berbanding dengan dosa-dosa besar lain, dosa-dosa lain lah. Dosa ni dosa yang tertinggi selepas dosa syirik. Dosa syirik yang pertama mari turun ke bawah. Dosa minum, dosa zina, dia satu level dosa-dosa ni. Maka Nabi SAW maka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul sahaja mengetahui tentang dosa ni. Nak ceritanya tak boleh kita nak beri gambaran dan kita nak bagi satu hukuman seperti mana kita kata dosa ni begini. Boleh. Allah dan Rasul boleh balas je hari kiamat macam mana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa kata Nabi? Hunnal fawahish. Apa makna fawahish? Hunna kata Nabi kesekaliannya. Kesekaliannya maknanya zina, mencuri, dan kalau kita kata apa tadi minum khamar, kata Nabi hunnal fawahish. Kesemua tadi itu adalah di antara yang disebut dengan keji. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut pasal arak ni. Arak, judi, apa dah? Khamar, maisir. Qul fihima ismun kabir. Di antara yang disebut ismun kabir tadi ialah dosa-dosa besar. Bukan sekadar dosa besar, tetapi di sana qul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas. Ada juga di kalangan manusia tadi dia mengambil manfaat. Wa manafi'ul linnas. Boleh katakan ada orang mengatakan arak dan judi tadi boleh memberi manfaat. Begitu. Wa manafi'ul linnas. Manfaat tadi sebenarnya kata Allah nak berbanding dengan mudarat. Wa manafi'ul linnasi wa ismuhuma akbaru min, yang disebut apa dia? Manfaat tadi lebih rendah dan kecil berbanding dengan mudarat. Wa manafi'ul linnasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Berat dosa tadi lebih tinggi dan lebih mudarat berbanding manfaat. Apa makna dia? Manfaat daripada judi tadi tak besar pun. Manfaat daripada arak tadi tak ada besar pun, walaupun dia boleh jadikan sebagai minuman perubatan. Tetapi di segi mudarat dia lebih besar. Mudarat dia apa dia? Mudarat dia terkeluar iman apabila meminum minuman yang memabukkan khamar. Wal-iyazubillah. Minum khamar keluar iman. Judi dapat pendapatan itu haram. Apa hukumnya? Hukumnya ialah diharamkan di kalangan kamu mengambil daripada perkara itu secara batil, sama juga dengan judi, sama juga dengan mencuri dan sebagainya. Bukan kita nak dengan erti kata kaya semata-mata, tetapi kita nak manfaat. Baik. Tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hunnal fawahish. Semua benda itu adalah yang disebut dengan kekejian, dan padanya ada hukuman kepada pelaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pelaku melakukan perbuatan sedemikian. Maukah kalian aku kabarkan dengan sebesar-besar dosa? Kata Nabi SAW. Ala unabbi'ukum bi akbir kabair. Nakkah kalian tahu aku nak beri khabar tentang dosa-dosa besar ni? Maka para sahabat ni lepas dengar Nabi kata, Nabi bertanya sedemikian, maka dia kata apa dia? Naklah ya Rasulullah. Apa yang Nabi sebut? Iaitu asyirku billahi azza wa jalla. Di antara dosa besar Nabi sebut yang pertama ialah syirik pada Allah Subhanahu wa taala, wal iyazubillah. Tuan-tuan, dosa syirik ni sama ada sedar tak sedar, sama ada tahu tak tahu, dua keadaan. Pertama ada syirik dengan cara jelas, yang kedua ada syirik dengan cara yang tidak jelas. Satu kita sebut syirik khafi, syirik secara senyap. Cara jelas nampak menyengutukan Allah, tidak berlaku secara jelas tapi berlaku secara khafi. Jadi di antara dosa yang Allah Ta'ala tidak ampunkan dosa syirik, melainkan dia tinggalkan kesyirikan.
Nah, tu kita baca dalam doa iftitah apa dia? La syarikalahu. Nah, la syarikalahu kita baca inni wajjahtu wajhiya lillazi taras samawati wal ard hanifan musliman wa ma anal minal muslim. Kita baca habis. Lalas sekali kita kata qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, sesungguhnya solat, ibadah, apa urusan kita buat tu, semua kembali pada Allah. La syarikalahu. Tidak sesekali mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah. Apa dia? Sebab kita buat amalan tu sebenarnya kembali pada Allah, tidak syirik. Itu kalau kita mengaji dalam ilmu tauhid. Nah, ada benda perkara yang menyebabkan seorang itu boleh jadi syirik dan jadi kufur dengan sebab hati. Murtad pun sama juga, keluar agama, perkataan, perbuatan, hati. Nah, perkataan nampak terang, lawan, menentang. Perbuatan mungkin tak berlaku kerana menyebabkan orang ataupun jelas nampak. Yang berlakunya murtad dalam hati dengan sebab akidah, kepercayaan. Nah, tu kita kena ambil perhatian lah. Maka Nabi SAW sebut apa dia? Asyirku billah, syirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal-iyazubillah. Tu kita kena ajar anak-anak ni. Syirik ni ada beberapa kategori. Pak budak-budak sekarang ni dia nampak syirik tu syirik menyengutukan. Dia tak faham ada kategori syirik. Dia sekadar dia tahu menyengutukan. Tapi menyengutukan tu bagaimana, dia tak apa tahu benda tu. Tu tugas kita kena bagi tahu. Kalau dia mengaji sekolah agama, alhamdulillah. Kalau dia tak mengaji, walhal syirik ni adalah satu lafaz yang kalimah yang besar. Tapi pecahan dia ada yang disebut dengan jelas, ada yang disebut dengan senyap. Nah, yang senyap tu kita paling takut. Yang disebut dengan khafi. Kemudian yang disebut dengan apa dia? Menyekutukan Allah. Dan Nabi sebut juga wa uquqil walidaini Allahu rabbi. Selepas menyekutukan Allah, dosa juga kata Nabi SAW besar pada pelakunya ialah dosa menderhakai kedua ibu bapa. Allahu rabbi. Ni satu hadis Nabi sebut dosa buat derhaka ni duduk nombor 2 selepas dosa syirik. Maknanya tak ada lagi dosa-dosa lain. Tak ada lagi dosa mencuri, tak ada lagi dosa menanyai orang. Duduk lepas pada dosa syirik, dosa dia disebut menderhakai kedua ibu bapa. Masya Allah, berat tu balasan tu. Dan asalnya Rasulullah SAW duduk dalam keadaan bersandar, lantas baginda pun duduk dalam keadaan lalu bersabda, yakni dalam keadaan Nabi kata apa dia? Dan azur, yakni sumpah palsu. Yang ni juga dosa besar. Nabi serius bangun daripada bersandar, Nabi bangun akak sikit. Nabi kata di antara dosa besar apa dia? Qala wazuru. Apa makna zur? Orang yang buat sumpah palsu. Untuk nak selamatkan diri dia sumpah palsu. Walhal dia buat. Wal-iyazubillah. Itu dosa besar juga tu. Lebih baik gini je lah. Kalau buat jangan bersumpah. Kerana ada hukuman yang dikenakan di atas dunia, dia boleh mengkafarahkan dosa seorang tu. Hukuman yang berkait dengan hukuman syariah lah. Bukan hukuman manusia buat. Hukuman syariah. Ia bukan hukuman macam hukuman tak bayar parking, tidak. Hukuman ni hukuman berkait dengan hukum syarak. Hukum kanun jenayah syariah. Contohnya hukum hudud. Cukup syarat, ada bukti cukup syarat mencuri apa-apa, laksanakan hukuman tersebut. Jadi orang yang faham tentang hukuman ni, dia tak nampak hukuman ni zalim. Dia nampak hukuman ni menakutkan. Hukuman ni sebenarnya bukan zalim, nak menakutkan si pelaku. Tu kalau kita tengok makna jenayah, makna hukuman ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menakutkan si pelaku. Orang buat orang buat kesilapan, kena denda, potong kenderaan memotor sebelah kiri di laluan motor 300, untuk menakutkan orang jangan buat kerja memotong belah kiri. Contoh gitulah. Sama parking RM100 kena kunci. Bukan RM100 tu ditengok, tengok supaya manusia tadi tidak langgar. Gitu.
RM1 tak ada apa orang boleh bayar. Nah, tapi apabila orang tahu buat undang-undang ni, orang tak akan puas. Bukan isunya dia boleh bayar, tapi isunya patuh pada peraturan. Begitu. Maka Nabi SAW kata sumpah palsu. Kita walaupun dibayar macam mana pun, walaupun diugut macam mana pun, selagi mana tidak orang panggil apa dia, tidak membawa kepada kemudaratan nyawa kita, maka tidak wajib bagi kita untuk bersama ataupun percaya ataupun melakukan sumpah palsu, kecuali sudah terancam nyawa. Kalau sekadar ugut, kalau mu tak sumpah aku tak bagi bantuan, tak jadi, tak cukup itu tu, tak boleh. Kalau tak sumpah aku tak bagi banyak ni, tak apa, yang tu tidak mendatangkan orang panggil kemudaratan. Tapi yang dimaksudkan sumpah palsu tadi, sehingga kan sumpah tersebut itu adalah yang mana betul tetapi dia kata tak betul, dia buat tapi dia kata dia tak buat, dengan untuk kata nak selamat di dunia. Kalau orang macam ni di hari akhirat, kata Nabi, orang yang mana wazuru, apa makna dia? Orang yang suka ataupun yakni sumpah dalam keadaan pemalsuan, memalsukan sumpahan, dengan erti kata dia buat ataupun nak selamatkan diri. Kita kena ingat tuan-tuan, ada beberapa golongan Nabi sebut mereka tidak akan merasai kenikmatan syurga, tidak boleh layak masuk syurga. Salah satunya orang yang dusta dengan kalamku, kata Nabi. Orang yang dusta dengan perkataan Nabi. Siapa-siapa dia yang mana mendusta atas nama Nabi, maka dia bukan falaisa minni, bukan daripada umat aku. Tu kita jangan dusta dengan Nabi. Yang kedua, orang yang suka bersumpah. Sumpah je kerja dia, wallahi, wabillahi, watallahi, walah dia buat. Perbuatan tu adalah perbuatan yang mana dilaknat dan diharamkan oleh Allah memasuki syurga orang yang mana suka buat sumpahan. Itu kita kena hati-hati. Biarlah kita buat betul-betul, kena denda pun tak ada masalah, berbanding kita kena hukuman berat. Yang ketiga apa dia tuan-tuan? Di antara juga yang disebut orang yang mana suka bermuka-muka di kalangan orang Islam. Apa makna bermuka-muka? Dia suka buat orang ni dalam keadaan ni boleh bergaduh. Macam-macam dia, mai cerita menum ni, bercerita dah sekali bergaduh kawan tu kan. Dia ni kadang-kadang buat cerita yang tidak berapa ataupun suka nak mengada-ngadakan. Cuba buat cerita yang tak betul. Ini di antara menyebabkan berlaku hubungan di antara si A dengan si B bergaduh. Yang ni pun jadi masalah juga di hari akhirat. Jadi perhatikan tiga golongan ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberi maklum. Golongan-golongan ni golongan yang akan diberi oleh Allah siksa yang berat. Tu kalau kita tengok Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan dengan gambaran kedahsyatan teriakan daripada mereka di dalam neraka di kalangan orang yang mana bersifat sedemikian. Sifat macam mana? Bermuka-muka. Sifat macam mana di kalangan mereka? Suka menyebabkan orang Islam lain bergaduh dan sebagainya. Orang yang suka buat sumpahan dan sebagainya. Sikit-sikit dengan nama Allah. Aku bersumpah dengan nama Allah, untuk nak lepaskan daripada hukuman dunia. Ini yang dilarang. Sebagai pengajaran dan sebagai penutup pada malam ni, yang pertama, bagaimana para ulama menyebut di antara derhaka ini, yang pertama ialah menyebabkan mendapat laknat Allah, wal-iyazubillah. Jadi kalau kita nak jauh daripada menerima laknat, jangan derhaka. Habis buat apa dia? Buat baik. Sebaik-baik perbuatan, senyum kepada wajah ibu kamu. Itu sebaik-baik. Senyum je, tak boleh nak bagi duit, senyum. Yang kedua, di antara yang disebut, di antara tanggungjawab ialah jangan memutuskan hubungan silaturahim. Jatuh kita kena jaga. Siapa dia nak beri kebaikan oleh Allah, jangan putuskan hubungan silaturahim. Manakala yang tiga, yang terakhir, bagaimana golongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan di dalam neraka, kekal di dalamnya, adalah orang yang melakukan dosa-dosa. Di antaranya disebut syirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara dosa besar, insya-Allah. Wallahu a'lam. Cukup sekadar tu pada malam ni. Kita sambung pada masa akan datang. Apa yang baik datang daripada Allah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma ihdinas siratal mustaqim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.